بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر. Alhamdulillah, kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat sama-sama kita berada di dalam surau ini menunaikan salat fardu maghrib, diberi kelapangan kepada kita untuk duduk-duduk lagi seperti mana pertemuan-pertemuan yang lepas kita akan membincangkan hadis-hadis yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah melalui kitabnya Riyadhus Shalihin. Pada malam ini insyaallah kita akan meneruskan hadis-hadis di bawah tajuk menunjukkan kepada kebaikan dan menyeru kepada kebenaran. Menunjukkan kebenaran, menunjukkan kebaikan. Maksudnya bukan maksud di sini, maksud tajuk dia ni ialah memberi laluan ataupun membuka jalan kepada kebaikan dan mengajak orang ramai selain daripada sendiri-sendiri, mengajak juga kepada orang ramai kepada menerima sesuatu yang benar. Maknanya hadis di bawah tajuk ini bersifat memberitahu kepada kita bahawa umat Islam juga diperintahkan oleh Allah dan Rasul untuk berdakwah, menyampaikan, untuk menunjuk jalan kepada manusia lain kepada jalan yang benar, jalan-jalan yang baik, perkara-perkara yang baik, dan menjauhi perkara-perkara yang boleh membawa kepada kerosakan dalam beragama. Sebelum kita melihat kepada hadis-hadis, kita lihat firman Allah. Firman Allah di dalam surah Al-Qasas ayat 87, wad'u ila rabbik, dan serulah mereka. Mereka siapa? Mereka itu ialah perintah supaya kita orang Islam atau orang-orang yang baik, orang yang beriman, orang soleh, supaya mengajak mereka orang bukan Islam, mereka yang lalai, mereka yang Islam tapi jauh dari agama, kepada Rabbik, kepada Tuhan, dengan maksud kepada jalan yang benar, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah ini perintah kepada semua manusia. Kemudian surah An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, serulah manusia. Ini pun ayat yang menyuruh orang beriman, orang yang saleh, orang yang baik-baik mengajak ajak ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhan, jalan kebaikan, jalan yang selari dengan agama. Tetapi Allah Subhanahu wa taala perincikan sedikit dalam ayat ini, ajaklah kepada manusia ini ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan bijaksana, berbagai-bagai cara yang boleh menarik perhatian manusia, boleh membuatkan orang jadi rasa boleh menerima. Manakala jangan menggunakan kaedah mengajak dengan cara membuatkan orang lari dari agama. Dengan maksud orang lari itu ialah dengan menyebabkan kebencian kepada agama. Ada juga seruan-seruan nak ajak kepada agama tapi menghasilkan kebencian, orang jadi tak suka. Jadi itu tidak bijak
Allah suruh gunakan kebijaksanaan. Nabi SAW di dalam hadis-hadis mengingatkan orang Islam supaya mengajak kepada manusia ini kepada jalan Allah dengan cara yang boleh kena hindarkan cara yang boleh menghasilkan kebencian. Contohnya basyiru, Nabi kata basyiru wala tunaffiru, basyiru wala tunaffiru. Yang basyiru, bawakan berita gembira, wala tunaffiru, jangan membuatkan orang lari dari agama. Basyiru maknanya hadis ini maksudnya sangat luas, yaitu bawakan berita gembira, maknanya tunjukkan agama ini dalam bentuk yang membuatkan orang tertarik menerima. Tunjukkan yang agama ini pemaaf, tunjukkan agama ini mudah, tunjukkan agama ini ringan, tidak menyusahkan orang, dan kewajiban-kewajiban kepada orang Islam mudah, dalam bentuk yang mudah, dalam bentuk yang ringan, dalam bentuk yang tidak membebankan. Nah, kita tunjuk kepada orang baru nak terima Islam, orang yang baru nak bertaubat, orang yang baru nak kenal mendekati agama, itu tunjuk yang susah-susah dulu. Maka dia akan menyebabkan orang jadi break. Tak jadilah, tak jadi nak insaf macam ni. Dia tunjuk sembahyang sunat malam saja berapa belah rakaat contohnya. Jadi kawan tu pun tidur kita malam ni jadi orang Islam. Jadi menyebabkan berat, rasa berat. Jadi tunjukkan yang wajib-wajib dulu, sebabnya yang sunat tu pilihan. Yang wajib, kewajipan 5 kali sehari. 5 kali sehari itu hanya dalam contohnya lah kan. Kita tunjukkan memanglah orang jadi orang Islam dia kena sembahyang 5 kali sehari. Orang tu sampai bila 5 kali sehari? Ada orang bukan Islam ni, dia tanya, orang Islam ni sampai bila dia sembahyang? Sampai mati je dia kata. Dia kata tiap hari 5 kali sehari. 5 kali buat tu tiap hari, tak ada stop sampai mati. Memang 5 kali, tapi sekali sembahyang sekejap je kata. Yang siapa nak duduk lagi lepas tu terpulang je. Siapa-siapa yang nak duduk, dia duduk lagi di surau tu. Kalau dia nak berzikir tu, pilihan. Yang wajibnya sekejap tu, start daripada Allahu Akbar sampailah Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas kamu bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Oh, bangun terus pergi. Tak tahan, Tuhan tak marah dah kata. Nah, sebab apa? Sebab itu pilihan saja. Buat bagus, tak buat tak berdosa. Jadi sebab apa tu kita tak bagi tahu begitu? Sebab dia tengok, berat mayang 5 kali sehari. Dia baru nak kenal. Jadi kita tunjukkan bahawa sebenarnya ringan. Dan tu yang orang duduk lama-lama, dia nak duduk lama, dia tak ada kerja, dia duduk lama, dia tak ada urusan sibuk-sibuk sangat, tak ada keperluan, dia boleh duduk situ lagi. Jadi dia menyebabkan ringan dan mudah. Lalu ini yang dikata membuatkan lebih tertarik. Di dalam ayat ini juga, selain daripada dengan cara yang bijaksana, wal mau'izatil hasanah, dan juga ajaklah manusia ini ke jalan Tuhan itu dengan menunjukkan contoh teladan yang baik. Bukan saja ada kebaikan itu hanya ada dalam Al-Quran, bahkan ada pada diri orang Islam. Bila Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada orang Islam berbuat baik, mana ada kebaikan pada orang Islam, pada tindakan dia, ada masa bercakap dia, ada masa berbincang, ada masa dia menyumbang, ada masa dalam semua perkara ada kebaikan Islam itu ada dalam perbuatan, maka akan terzahirlah kebaikan Islam, jelaslah kewujudan
perintah-perintah Allah. Nah, mau baik ukurannya, ukurannya sangat baik. Orang sebab orang bukan Islam ni, dia ukur Islam tu, dia tak ukur melalui Al-Quran, dia tak ukur melalui hadis, dia tak ukur gitu. Orang bukan Islam, dia ukur Islam tu melalui orang. Dia tengok, wah nipu. Contohnya orang yang lebih berpakaian Islami, pakai jubah, berjago, berkopiah, tiba-tiba pergi menipu kafir. Lebih dahsyat lagi berbanding dengan orang lebih dahsyat lagi berbanding dengan orang yang pakai biasa-biasa tapi dia menipu. Nampak macam sama je, tapi hakikatnya dia yang berpakaian Islami jika buat jahat lebih teruk, lebih dahsyat, negatif orang yang melihat. Buruknya lebih dahsyat lagi berbanding dengan biasa-biasa. Sebab itu yang berpakaian pakaian Islami dia kena lebih baik daripada yang baik. Dia kena keadaan sepatutnya supaya nampaklah zahirnya pada pakaian dan juga pada tindakan. Bukan hanya melabuhkan pakaian Islami, mengenakan pakaian Islami, tetapi hakikat peribadi lebih buruk. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala lagi dalam menunjukkan kebaikan, dalam menzahirkan kebaikan atau mengajak kepada kebaikan ini, Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling tolong menolonglah kamu wahai manusia, semua manusia, saling tolong menolonglah kamu 'alal birri, dalam perkara kebaikan. Asal benda baik berganding bahulah, salinglah tolong menolong. Wat taqwa, dan perkara yang membawa kepada takwa, salinglah tolong. Benda baik dan benda boleh bawa takwa. Dalam perkara kebaikan, maka Islam suruh orang Islam join, ikut serta, terkedepan dalam melakukan kebaikan. Itu selain daripada memang nak bentuk orang Islam jadi suka kepada kebaikan, ia juga menjadi dakwah. Menjadi dakwah kepada bukan Islam, jadi dakwah juga kepada orang Islam yang jauh lagi dengan Islam, supaya melihat kebaikan-kebaikan itu banyak ada pada orang Islam, banyak ada pada orang Islam. Baik tuan-tuan, kita lihat kepada hadis yang pertama dalam bab ini, iaitu hadis an Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari radhiyallahu anhu qala, daripada Ibnu Mas'ud, daripada Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili, sesiapa yang menunjukkan kepada kebaikan, tunjuk jalan kepada orang dalam melakukan kebaikan. Sebab saya risau perkataan ini, siapa yang menunjukkan kebaikan, maksudnya dia buat baik, dia tunjuk. Bukan maksud itu Siapa yang menunjukkan kebaikan, seolah-olah boleh juga difahami dengan maksud siapa-siapa yang buat baik hendaklah dia tunjuk-tunjuk ke orang. Bukan maksudnya begitu. Yang dimaksudkan di sini, siapa-siapa yang tunjuk jalan kepada orang dalam melakukan sesuatu kebaikan, falahu ajru, falahu mithlu ajri fa'ili. Siapa-siapa yang tunjuk jalan kebaikan kepada orang lain, maka baginya orang yang tunjuk itu pahala seperti orang yang melakukan. Orang tu buat apa yang kita tunjukkan dan benda tu baik, berfaedah, dia buat, kita dapat pahala sama macam dia juga. Maksudnya kalau dia dapat 10 markah, kita pun dapat 10 markah. 10 markah kita bukan sebab buat, sebab kita tunjuk jalan. Dia dapat 10 markah kerana dia melakukan sesuatu yang baik.
terdapat kerana tunjuk kepada orang lain, menunjukkan cara-cara dia kan kepada orang, maka orang tu pun boleh buat, maka kita pun dapat sahamnya sekali. Maknanya di sini hadis ini bersifat memotivasi. Hadis ini memotivasi kaum orang Islam supaya rajin dalam memberi tunjuk ajar kepada orang dalam melakukan kebaikan. Selain daripada dia buat sendiri kebaikan, dia juga tidak loket dalam memberi petunjuk, memberikan laluan kepada orang lain dalam melakukan kebaikan. Kemudian tuan-tuan, hadis daripada Abu Hurairah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man da'a ila huda kana lahu mithlu ujuri man tabi'ahu. Sesiapa yang mengajak kepada petunjuk, kepada hidayah, siapa-siapa yang mengajak kepada hidayah, kana lahu minal ajri, adalah baginya pahala, mithlu ujuri man tabi'ah, baginya pahala seperti pahala orang yang mengikuti. Maknanya kalau dia ni seorang Islam, dia dakwah orang, dan orang tu boleh masuk Islam, orang masuk Islam, boleh pahala lah orang tu, tak daripada kafir, tak, dia buat, dia menjadi orang Islam, dia melakukan kebaikan, kita dia yang ajak dia sehingga dia boleh masuk Islam ni, kita akan dapat pahala. Kita juga akan dapat pahala. Kita dakwah, menyeru kepada orang lain yang memang sedia Islam, dia sebelum ni tak buat perkara yang baik tu, dengan sebab kita tunjuk kat dia, kita ajar kepada dia sehingga, ataupun kita ni dakwah dia supaya tinggalkan kejahatan, buat benda yang baik. Meninggalkan kejahatan itu pun sebahagian daripada kebaikan. Sebelum ni dia buat benda buruk, lepas tu lepas kita dia besar-besar, dia beritahu dia tinggalkan tu kebaikan. Kita ni juga yang mengajarkan kepadanya, yang menunjuk jalan kepadanya itu akan dapat pahala juga. Mithlu ujuri man tabi'ahu, seperti kita akan dapat pahala tu seperti pahala dia dapat. Dia dapat 10, dan kita dapat 10 juga lah. Nah, kadang dia buat benda baik lagi, yang berhasil daripada kita ajar dia, dia buat lagi, dapat lagi markah banyak ni, mana ni, kita pun dapat markah banyak tu juga. Ni dipanggil apa? Pahala senyap-senyap dapat. Dakwah tu habislah, dakwah seruan kepada kebaikan tu dah tamatlah. Semua dia dah buat hasil daripada apa yang kita beritahu, maka kita akan dapat lagi insya-Allah. Ini dijanjikan oleh Nabi SAW. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'an, tidak berkurang daripada demikian sedikit pun daripada pahala mereka. Orang yang melakukan kebaikan, hasil daripada kita tunjuk jalan kepada dia tu, dia tak berkurang pahala kerana nak bagi kepada kita. Maknanya Nabi nak bagi tahu, Allah bagi pahala kat kita ni dari tak ambil daripada dia, bukan potong daripada markah dia, tak. Daripada pahala kita ni, dia ada pahala khas untuk kita. Dia yang buat kebaikan tu dapat banyak tu pahala, banyak tu lah. Tak ada kata kamu ni buat kebaikan disebabkan si pakcik ni yang bagi tahu tadi ni, tak. Ataupun selama ni dia yang tu ajak kamu, maka bagi separuh sudahlah kat kamu, bagi kat dia separuh. Bukan gitu. Kalau kata dapat separuh, kalau kata dapat 10 dia dapat, kita pun jadi ada markah 10 juga situ. Tanpa berkurang pahala orang yang melakukan.
Wa man da'a ila dhalalah, Nabi kata. Dan Nabi SAW bersabda lagi, dan siapa-siapa yang mengajak kepada kesesatan, ajak kepada kesesatan, kana alaihi minal ithm, adalah baginya dosa, mithlu athami man tabi'ahu, dia akan dapat dosa seperti mana dosa orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min athamihim syai'an, tanpa mengurangi dosa orang yang melakukan sedikit mereka yang mengikut, tak kurang langsung. Jadi pahala dosa kalau tunjuk kepada kejahatan, kesesatan, maka dia buat, kita pun akan dapat tanpa berkurang langsung pahala dosa orang yang melakukan dosa itu kan. Jadi kita rugi di situ, sebabnya dia buat sesuatu keburukan hasil daripada kita tunjuk dululah, maka dia duk buat yang jahat, dia duk buat benda keji, benda berdosa, benda sesat, dia duk buat, maka kita yang duduk di rumah saja itu pun bertambah dosa kita. Sebab kita dulu saham kita tu. Jadi saham kebaikan perlu kita perbanyakkan, saham keburukan perlu ditutup. Itu yang sepatutnya lah. Baik. Jadi bila dalam hadis ini ada juga menyebut tentang siapa-siapa yang mengajak kepada kesesatan, dhalalah. Saya nak sentuh sikit lah berkenaan dengan dhalalah di sini adalah perkara-perkara yang sesat. Ala-ala hadis cerita pasal sesat, kita di Malaysia ni ada juga ajaran sesat di Malaysia ni. 2-3 hari pun ada juga ni cerita pasal sesat juga. Tapi saya nak sebut yang lebih umum lagi, iaitu di dalam Malaysia kita ni ajaran sesat dia berlaku, ajaran sesat wujud orang yang nak membawa ajaran yang menyeleweng ni daripada tahun 1930 sehingga ke zaman ke tahun kita ni, yang telah difatwakan sesat, telah difatwakan. Ada lagi yang tak difatwakan, mungkin sebab tak cukup bukti dan sebagainya, tapi yang telah difatwakan sesat ni, dia seluruh Malaysia dia ada 96 ajaran. 96 ajaran. Dia yang mula-mula sekali pada 1930, iaitu ajaran taslim. Kalau tak silap saya itu di Penang, di belah sana, Pulau Pinang. Tapi dia merebaklah juga benda tu. Walaupun begitu, dalam 96 tu, di dalam Selangor ni dia ada 45. Dalam 45 ada Selangor ni ada 45 ajaran difatwakan sesat. Dalam 45 tu, ini 45 ni yang telah difatwakan. Yang dalam proses ada, yang dalam pantauan pun ada. 45 ni walaupun dia telah difatwakan, ada 14 daripada 14 kata saya 14 daripadanya masih bergerak aktif walaupun difatwakan, masih bergerak menzahirkan Islam yang benar, tapi hakikat dia sesat. Ya? Contohnya lah, mudahlah contohnya lah yang telah difatwakan sesat oleh negeri Selangor ni Syiah. Contohnya Rufaqa. Arqam Rufaqa itu ada contoh ajaran sesat yang telah difatwakan sesat oleh saya. Jadi al-alam cerita pasal dhalalah sesat ni juga. Jadi kita kena ambil perhatian jugalah. Ya? Syiah Malaysia. Syiah Malaysia berkembang besar. Berkembang maju elok. Cukup dana dan semua
macam mana kita kita kena buat satu pertemuan gitu, cerita pasal azan sesat. Dia memang ada silibus dia. Yang kena saya salah seorang daripada yang diminta untuk menyampaikan kepada masyarakat awam berkenaan dengan ajaran sesat di Malaysia, khususnya di Selangor ni lah. Cuma nak kena deal masa lah yang sesuai. Sebab dia ambil masa yang panjang sikit. Dan kena ada sejam setengah macam tu untuk tengok satu persatu ajaran sesat tu, cara ciri dia macam mana. Dan secara ringkas macam ni saya nak sebutkan peringatan sajalah. Sebabnya ajaran sesat ni dia merebak sekarang ni melalui telefon, seperti benda-benda lain juga lah. Melalui telefon ni dia tersebar. Terbimbang anak-anak, cucu-cucu kita, dan dia terlibat juga kadang-kadang dengan institusi pendidikan di Malaysia, di Indonesia. Kadang-kadang orang hantar anak belajar ni, dia main pergi bawa je. Dia pergi hantar anak belajar tahfiz Al-Quran. Tapi dia tak tahu mana institusi itu buat apa. Itu memang ada sebahagiannya yang menyeleweng di dalam ataupun di luar negara. Ya, tu kalau kita, tuan juga kena baca satu buku kalau boleh. Ada beli satu buku menarik juga buku tu. 60 agama baru di Malaysia. Agama baru, nama buku tu 60 agama baru di Malaysia. Tapi dia bukanlah bermaksud agama tu baru muncul, 60 agama tu baru muncul sekarang. Dia dah daripada dulu, bagi puluhan tahun yang lalu dia muncul. Ada agama baru kan? Dia bukan ajaran sesat. Dia agama baru. Yaman. Itu Yaman tak tahu. Ajaran agama baru ni dia melibatkan bukan ajaran Islam. Itu jelas dia bukan agama Islam. Tetapi takut terpaling. Sebab dia semua melibatkan agama lain sekali. Contohnya dalam buku agama baru di Malaysia tu, 60 agama baru di Malaysia tu, salah satunya ialah ajaran Kristian sesat. Yang sesat dalam Kristian pun ada juga di Malaysia, disampai. Ajaran itu daripada Korea. Agama Kristian yang telah disesatkan kemudian dibawa masuk ke dalam Malaysia melalui tuan baca buku itu bagus. Dia cerita melalui institusi apa, lalu dan dia terlibat juga dengan anak-anak Islam. Dia bawa ke Korea dan sebagainya. Dalam melalui buku itu Dr. Muhammad Ikram yang tulis dan bukan sangat bagus, pengetahuan yang berfaedah lah, boleh menyelamatkan. Tapi itu agama lain, jelas kita nampak dia ajaran lain, sembah benda lain. Tapi ini yang menyeleweng ni sangat berbahaya, sebab dia nampak macam agama Islam, tapi bukan, dia menyeleweng, sesat, mengagungkan. Contohnya macam Qadiani itu dia difatwakan dalam ajaran sesat, bukan ajaran sesat tu, dia difatwakan agama baru, agama Melayu. Tapi kalau tengok tak ada masalah lah. So kita pergi tengok azan asar, azan maghrib. Orang yang kaya dia semua yang kaya. Idul Fitri, Idul Adha, sembelih korban, sama. Haji. Tapi Nabi Muhammad bukan terakhir, ada lagi Nabi terakhir. Dalam ajaran dia ada lagi selepas Muhammad ada seorang lagi daripada Pakistan. Tak tahu. Baik. Jadi mengikut dia tu bukan sikit, ratusan ribu. Ratusan ribu. Di Indonesia ni masuk Malaysia sekali. Iya. Malaysia Malaysia banyak.
Itu antara yang laris. Sebab apa? Dia orang terkeliru. Ini kata apa susah? Dia baca Quran. Macam juga Syiah, dia baca Quran juga. Ucap 2 kali syahadah. Orang nak pergi perang, dia pergi perang sekali. Perang jihad di Palestin. Berapa kali dah istihad nak perang, tapi tak perang. Saya seronok dengan ucapan ini. Ucapan Syiah. Semangat berkobar-kobar nak pergi perang. Bila nak petik. Tembakan senjata dia tak keluar lagi dah. Sebulan lebih dah member tu kena. Dia tak minat kot. Dan bukan geng dia. Baik. Tak ada cerita panjang masa tu. Kemudian kita insyaAllah dalam masa yang lain kita akan tengok. Kita masuk sambung kepada hadis ini tadi. Hadis yang seterusnya, wa'an Abi Al-Abbas, daripada Abi Abbas Sahal bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaum Khaybar. Daripada Abi Abbas Sahal bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, beliau berkata radhiyallahu anhu, anna, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Pada Nabi bersabda tu bila? Yaumal Khaybar, pada hari Khaybar, la mu'tiyanna ar-rayata ghadan rajulun yaftahu Allahu ala yadayhi yuhibbullaha wa rasulah. Nabi Abbas berkata, Nabi SAW telah bersabda, Nabi kata macam ni, Nabi bersabda kata, la mu'tiyanna ar-rayah ghadan, esok aku akan serahkan kepada satu rayah ni dia panggil apa? Bendera, panji kepada seorang lelaki, yaftahullahu ala yadayhi, seorang lelaki yang Allah bukakan kepadanya apa ni? Yaftahullahu ala yadayhi yuhibbullaha wa rasulah. Maknanya buka laluan untuk menyebarkan Islam ni dengannya, yang mana lelaki itu yuhibbullaha wa rasulah, dia mencintai Allah dan Rasulnya. Dan lelaki itu yuhibbuhullah, Allah dan Rasulnya mencintainya juga. Nabi kata, aku akan bagi panji itu kepada lelaki itu esok Nabi kata. Fabatan nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'qaha. Lalu sahabat-sahabat malam tu, semua orang lah yang balik ke rumah malam tu, masing-masing terfikirlah dulu dalam hati, siapalah esok yang akan diberikan panji itu, siapalah yang akan diberikan panji itu. Ayyuhum yu'qaha, siapalah lelaki itu, hebat sangat. Nah, falamma asbahan nasu ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Esok pagi orang ramai pun pergilah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pergi berjumpa dengan Rasulullah. Kulluhum yarjuna an yu'taha. Setiap orang daripada yang pergi itu berharap dialah yang diberikan panji itu. Sebab janji, Nabi janji bagi esok aku akan bagi panji dia. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aina Ali bin Abi Thalib. Nabi tanya, mana Ali bin Abi Thalib? Faqila, ya Rasulullah, huwa yashtaki ainaihi. Seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, Ali dia mengadu kedua matanya sakit, tak sihat matanya. Qala fa arsilu ilaihi wa utiya bih. Lalu diutuskan kepada Ali supaya
bawa panggil Ali supaya datang. Ali radhiyallahu anhu. Fa utiya bihi, lalu orang yang pergi tadi itu pun pergilah bagi tahu ke Ali, kemudian dia datanglah bersama dengan Ali. Fa utiya bihi, lalu dia mendatangkan Ali. Fa basiqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ainaihi, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meludah pada kedua mata, ludahan berubat. Ludahan berubat ya. Nabi kan ada mukjizat. Allah Subhanahu wa taala kurniakan kelebihan kepadanya. Fa basiqa Rasulullah, lalu Nabi ludahan berubatlah pada dua matanya. Wa da'a lahu, dan Nabi mendoakan kepada Ali. Fa bara'a hatta ka'an lam yakun bihi waj'un, maka sembuhlah Ali daripada sakit mata itu, hatta, sehingga ka'an lam yakun bihi wajh, sehingga Ali seperti tak pernah ada sakit sebelum itu, tak pernah sakit mata, hilang sakit mata tu seperti orang yang tak sakit mata tadi. Gitu maksudnya. Fa'atahu ar-rayah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerahkan kepadanya panji-panji itu. Faqala Ali radhiyallahu anhu, maka Ali radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, uqatiluhum hatta yakunu mithlana. Selepas Ali diberikan panji, lalu Ali pun bertanyalah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, adakah aku perlu memerangi mereka, orang kafir ini, aku perlu memerangi mereka ni sehinggalah mereka hatta, mana tadi hilang, ya Rasulullah, uqatiluhum hatta yakunu mithlana, adakah aku perlu memerangi mereka sehingga mereka ni menjadi seperti kita, jadi beriman, sampai mereka jadi beriman seperti kita. Kena perang dengan mereka sampai mereka beriman kan? Faqala, lalu Nabi SAW bersabda, unfudz ala rislik hatta tanzila bi sahatihim. Nabi SAW kata kepada Ali, unfudz ala rislik hatta tanzila bi sahatihim, yaitu janganlah kamu tergesa-gesa dalam menyampaikan, hatta tanzila bi sahatihim, sehingga apa sih maksudnya? Maksudnya sikit. Nabi kata, perlahan-lahan, berhati-hati dan tidak perlu tergesa-gesa, sehingga engkau berada di wilayah mereka, hatta tanzila bi sahatihim thumma du'uhum ila Islam, kemudian ajaklah mereka masuk Islam. Kamu jangan tergesa-gesa pergi ke sana tu, jangan, biasa-biasa saja. Sampai di sana kamu ajaklah mereka masuk Islam. Ud'uhum ila Islam wa akhbirhum bima yajibu alaihim, dan beritahu kepada mereka apa yang mereka mesti lakukan, min haqqillahi ta'ala, yaitu kewajipan-kewajipan yang Allah fardukan ke atas mereka. Apabila mereka masuk Islam lah, maksudnya ajak mereka masuk Islam. Bila dah mereka masuk Islam, beritahu kewajipan kita ni sebagai orang Islam ni kena buat apa, hak yang kita kena buat, hak Allah, solat, puasa, semua yang wajib-wajib tu kena bagi tahu. Fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairan lak min umurin na'am. Demi Allah, sekiranya seorang lelaki diberi petunjuk oleh Allah melalui kamu, maka hal itu, perkara itu adalah lebih baik bagi kamu daripada mendapat seekor unta berwarna merah.
humurin na'am, unta merah. Ini hadis-hadis ni Imam Nawawi letakkan dalam tajuk ini kerana nak beritahu sekiranya seorang lelaki yang kamu ajak masuk kepada Islam, sekiranya ada seorang lelaki yang masuk terima jadi Islam hasil daripada kamu ajak tu, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu mendapat seekor unta merah. Unta merah ni bukan unta berwarna merah betul tu. Unta yang berwarna perak ni cantik lah unta tu. Orang Arab dia adalah seni-seni melihat unta yang warna dia menarik, berharga apa semua. Nabi bagi tahu unta merah ni unta yang disukai oleh orang Arab. Jadi kalau seorang masuk Islam dengan dapat, jika dibandingkan dengan dapat seekor unta merah, lebih baik seorang masuk Islam lagi. Kalau kita banding dengan duit, seorang masuk Islam tak dapat apa, dapat seekor unta merah, ni buat ni, nak 10,000 seekor, nak 10,000 seekor, seorang masuk Islam tak dapat apa kita. Kalau kita nilai dari situ itu, tapi Nabi kata seorang masuk Islam lebih berharga daripada dapat seekor unta merah. Maknanya apa ni? Mengajak orang kepada mengenali Islam sehingga mereka masuk Islam, itu nilainya sangat besar, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah hadis-hadis yang memotivasikan kita supaya melakukan kerja-kerja memberitahu tentang Islam, menyampaikan Islam kepada orang. Mudah-mudahan ada kebaikan dan manfaatnya daripada perkongsian kita pada malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.